Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, seramai 121 atlet dari 11 negeri mengambil bahagian dalam kejohanan angkat berat junior dan senior kebangsaan 2022 Sarawak bermula 27 Jun hingga 1 Julai ini. Presiden Persatuan Angkat Berat Negeri Sarawak, Datuk Jerut Rentab Jabu berkata, objektif kejohanan ini adalah untuk menyemarakkan semangat persaingan yang sihat dalam kalangan atlet serta mencungkil bakat-bakat baharu. Objektif kejohanan ini adalah untuk menyemarakkan semangat persaingan yang sihat dalam kalangan atlet, tambahan itu mempromosikan sukan angkat berat dalam kalangan penduduk sekitar dan juga melihatkan bakat baru. Dalam pada itu juga kita ingin melahirkan atlet-atlet baru, anak-anak muda kita supaya berkecimpung dalam sukan angkat berat. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan kejohanan angkat berat kebangsaan 2022 di Dewan Indian Association of Coaching pada Rabu. Dalam hal itu, beliau yang juga Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan 1 berharap semua atlet dapat membuat angkatan terbaik sehingga tamat kejohanan ini dan sekaligus dapat mempersiapkan mereka untuk acara Sukan Sukma pada September nanti. Kejohanan kali ini akan mempertandingkan 10 kategori untuk lelaki dan wanita termasuk kategori melebihi 109 kg. Berita di Limbang. Keunikan budaya dan adat bagi masyarakat Lun Bawang sememangnya menarik untuk diketengahkan biarpun bukan majoriti kumpulan etnik di Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Pemberdayaan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, Pesta Nubalaya merupakan salah satu daripada hasrat Kerajaan Sarawak mengekalkan budaya dan adat masyarakat Lun Bawang selain memajukan sektor pelancongan di Sarawak khususnya di daerah Limbang. Kita kena ketengahkan supaya masyarakat luar tahu bahawa di Malaysia adalah sebuah negara yang majmuk, pelbagai kaum, pelbagai bangsa, pelbagai etnik keturunan, pelbagai budaya, pelbagai anutan agama. Tapi kita bersatu padu, bertoleransi antara satu dengan yang lain dan tidak ada pergaduhan antara kaum. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Pesta Nubalaya Anjuran Persatuan Lun Bawang Sarawak Cawangan Limbang di Dewan Serbaguna MDL Batu Biah Limbang pada Sabtu. Ujar Datuk Dr. Abdul Rahman lagi, kekuatan Sarawak dalam industri pelancongan ini ditumpukan kepada CANF iaitu culture, kebudayaan, adventure, pengembaraan, nature, alam semula jadi dan food, makanan yang boleh menarik kehadiran pelancong dalam dan luar negara. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Anu Bukit Kota menambah, menyedari keunikan budaya dan adat masyarakat Lun Bawang ini perlu diketengahkan dan dimasukkan dalam kalender pelancongan Sarawak. Dan sebab itulah Jawatankuasa Perayaan Islam, perayaan utama daerah Limbang menganjurkan pesta-pesta inilah, dan kita menyokong usaha ini dan akan berusaha untuk dimasukkan dalam kalender pelancongan Sarawak. Sekarang ini dah masuk pelancongan Sarawak, Iro Aco dah masuk, Pesta Berbulan dah masuk, kalau tak silap Pesta Makan Tahun pun dah masuk, Pesta Berdudun pun sudah masuk dalam kalender pelancongan negeri Sarawak. Pesta Nubalaya ini telah mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat Lun Bawang yang diadakan selama 2 hari bermula pada 24 hingga 25 Jun 2022 dengan menampilkan pelbagai aktiviti menarik seperti pertandingan badminton, bola tampar dan tarik tali, malam kebudayaan, pertandingan ayung anak adi delai dan dekor serta gerai jualan. Nubalaya diambil dari sejenis nama makanan masyarakat Lun Bawang iaitu nasi yang dilenyek dan dibungkus dengan daun nyirik yang juga sesuai dimakan sekali dengan lauk seperti daging, ikan dan sebagainya. Manakala di Miri, konsep keluarga Malaysia yang diperkenalkan Kerajaan Persekutuan merupakan suatu konsep yang telah lama dilaksanakan di Sarawak.
Menurut Datuk Bandaraya Miri Adam Yisiosang, kepelbagaian kaum dan budaya yang ada di Sarawak tidak menghalang kehidupan bermasyarakat dalam suasana harmoni. Katanya lagi, perpaduan yang ada ini perlu dipertahankan agar Sarawak sentiasa aman dan makmur kini dan selamanya. So this is our culture in Sarawak, that all the races, regardless of religion, can live together harmoniously. This is very important, and I think it is important that instead of spending time engaging in quarrels among us, let's work together to improve ourselves, to improve our society, and improve our Sarawak. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Ziarah UKAS Komuniti Ngabang Gawai Dun Pujut di Gelanggang Bola Keranjang Piasau, Garden Miri pada Selasa. Pada majlis itu telah diadakan penyerahan sumbangan kotak makanan UKAS oleh penyelia unit komunikasi dan penerangan Sarawak UKAS Dayang Norazalina kepada hadirin yang hadir yang terdiri pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, Orang Ulu, Iban, Bidayuh dan suku kaum lain. Dalam kesempatan itu, Adam yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut mengucapkan selamat menyambut Hari Gawai kepada seluruh masyarakat Dayak di Dun Pujut. Dalam memeriahkan program Ziarah UKAS Komuniti Ngabang Gawai Dun Pujut ini telah diadakan pertandingan pakaian tradisional tercantik, penyampaian hadiah, ngajat berkumpulan dan ngilang bidai. Berita berikutnya, masyarakat di Song diseru agar sentiasa berjaga-jaga dan membantu pihak polis Diraja Malaysia PDRM memantau kes-kes jenayah atau penyalahgunaan dadah di daerah itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Karibas Lidam Asan berkata, dengan adanya akses jalan raya akan menarik minat orang luar untuk datang ke Song melakukan kes-kes jenayah. Beliau menyeru pihak sekolah dan ibu bapa supaya sentiasa menjaga anak-anak mereka daripada anasir najis dadah. Dalam hal itu, beliau turut menegaskan kerjasama dengan pihak PDRM sangat penting untuk memastikan daerah Song bebas dari najis dadah. Beliau berucap demikian semasa program Hari Bersama Pelanggan PDRM Ibu Pejabat Polis Daerah Song di Rumah Jala Nanga Miau Katibas Song pada Isnin. Katanya penganjuran program itu amat baik kepada masyarakat tempatan untuk mengambil peluang mendapatkan maklumat daripada PDRM seperti hal senapang patah dan pelbagai lagi. Sementara itu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Azman Ahmad Sapri yang turut hadir berkata, program itu bertujuan menyebarkan maklumat dan polisi PDRM kepada akar umbi di samping untuk mengeratkan hubungan masyarakat dengan PDRM bersesuaian dengan tema polis dan masyarakat berpisah tiada. Berita di Serian. Kira-kira 400 orang yang terdiri daripada warga ibu pejabat polis daerah IPD Serian bersama keluarga, ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK serta masyarakat setempat hadir memeriahkan suasana Majlis Raya Gawai 2022 anjuran IPD Serian. Duta Khas Perdana Menteri ke Jepun, Republik Korea dan Taiwan, Datuk Seri Richard Riojaim memberitahu majlis yang julung kali diadakan selepas penularan wabak COVID-19 itu bertujuan merapatkan lagi hubungan silaturahim antara polis dengan masyarakat. Jelasnya, masyarakat dan polis berpisah tiada, maka sambutan seumpamanya akan dapat mengeratkan lagi silaturahim antara kedua-dua pihak tanpa mengira agama atau bangsa. Dalam hal itu, beliau berharap agar semangat perpaduan ini terus dikekalkan sekaligus mempertahankan keharmonian negara. Ahli Parlimen Serian itu menjelaskan demikian ketika menyempurnakan majlis tersebut di Dewan Ramin Rami IPD Serian di Serian pada Selasa. Pada majlis sama, beliau turut berkesempatan menyampaikan sumbangan duit raya gawai kepada anak-anak anggota IPD Serian serta hadirin lain. Suasana sambutan raya gawai itu diserikan lagi dengan persembahan hiburan, hiasan kreatif dan juga keunikan gerai-gerai yang didirikan oleh setiap cawangan IPD Serian dengan masing-masing menghidangkan juadah istimewa, manakala warga IPD pula mengetengahkan keunikan budaya dengan memakai pakaian tradisional masing-masing. Kemuncak majlis cawangan pengurusan Balai Polis dan juga cawangan khas telah dinobatkan sebagai juara pertandingan gerai paling ceria. Berita seterusnya,
Persekutuan Institut Wanita Sarawak SFWI akan menganjurkan persidangan kawasan wanita negara bersekutu dunia ACWW ke-13 untuk Asia Tenggara dan Timur Jauh dari 4 hingga 6 Julai ini di hotel terkemuka di Kuching. Pengerusinya Dato' Hajah Nurhayati Muhammad Ismail berkata, Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS telah dilantik menjadi tuan rumah kepada acara persidangan tersebut. This is the first time, yang bukan kali pertama PPWS mengadakan ataupun menganjur sebagai host atau penaung kepada persidangan ini. This is our 5th time. The last was 2012 and the first is 2064. So meaning that nampaknya we see there were 5 altogether that we have been a host of penaung pada area conference ini. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat PPWS Jalan Green pada Rabu. Kira-kira 200 perwakilan wanita daripada persatuan dan ahli-ahli ACWW berdaftar dan bukan ahli akan menyertai persidangan ini yang terdiri daripada beberapa perwakilan dari luar negara dan dalam negara seperti dari Brunei, Kemboja, Indonesia, Filipina dan Singapura serta perwakilan dari Malaysia seperti dari Pahang, Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Selangor, Kuala Lumpur, Sabah dan Sarawak. Mengurus lanjut, Datuk Nurhayati memberitahu persidangan kali ini juga akan menyelahkan bakat dan kemahiran yang ada pada wanita hari ini dalam konteks masyarakat. We have to officially inform that the Permaisuri Agong, Permaisuri Agong, Her Majesty Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria, Almarhum Al-Muttaqil Allah Sultan Ismail Al-Hajj akan to grace the occasion, akan hadir untuk merasmikan persidangan ini pada 5 hari bulan. Tambah beliau lagi, persidangan ini akan dimeriahkan lagi dengan kehadiran Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Persidangan SFWI ACWW ini nanti akan menyelahkan kewibawaan wanita tanpa mengira lokaliti atau negara mereka sebenarnya boleh membantu antara satu sama lain seperti bidang pendidikan, alam sekitar, teknologi, kemajuan masyarakat dan kedudukan kepimpinan. Beralih berita di Sebuyau, Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak UKAS terus menyantuni masyarakat tempatan menerusi program Ziarah UKAS Komuniti Ngabang Gawai 2022 bertempat di Dewan Masyarakat Kampung Bulan di Sebuyau pada Selasa. Program yang dianjurkan dengan kerjasama Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Bulan itu telah dirasmikan pemangku pegawai daerah Sebuyau Jerry Zanuddin Bidin yang mewakili Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi. Jerry dalam ucapannya memberitahu program Ziarah UKAS merupakan platform terbaik untuk mendekatkan lagi pemimpin bersama dengan masyarakat tempatan serta mengeratkan silaturahim sesama diri tanpa mengira agama atau bangsa. Penting sebenarnya pelibatan komuniti dalam apa-apa program yang dibawa oleh agensi kepada kampung kita. Kita penting untuk kita sama-sama bekerjasama selain daripada memupuk perpaduan di kalangan masyarakat kita macam kita orang. Tambahnya, ia juga mendedahkan rakyat kepada peranan UKAS sebagai penyebar maklumat kerajaan yang sahih. Sementara itu, Ketua Kaum Kampung Bulan, Tuai Rumah Najil Acik turut menzahirkan penghargaan di atas penganjuran program seumpamanya yang memberi peluang kepada masyarakat untuk menjalin hubungan dengan wakil-wakil agensi kerajaan. Kira-kira 50 orang hadir memeriahkan program Ziarah UKAS tersebut di mana antara pengisian program ialah simbolik penyerahan kotak UKAS Ngabang Gawai serta penyampaian hadiah pertandingan nyanyian warga emas dengan pertandingan poco-poco yang terdiri daripada peserta Persatuan Perkumpulan Wanita Sarawak Daerah Sebuyau. Sekian edisi malam bersama saya Fizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.